Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah SWT mengizinkan masa untuk kita belajar di pagi ini. Semoga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kali saya ingin nak beritahu sedikit berkenaan dengan pengertian tauhid. Tauhid ni yang pertamanya ialah at-ta'u, yang ada pada kalimah tauhid itu maknanya tauhid sendiri. Tauhid itu maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itulah dinamakan tauhid. Dan dalam istilah namanya ada 5 sebagaimana pelajar telah maklum. Bahawasanya dalam ilmu tauhid ni dia ada 5 nama. Hak tu saya baca mari dah. Hak tu pasti kena ingat dah. Tauhid sendiri, tauhid tu tu panggil tauhidun, mana tawakal. Di mana tauhid. Dan wa pada tauhid tu ialah orang panggil wa'dun. Maknanya wa'dun, janji. Janji Allah Subhanahu wa taala nak memberi pahala kepada mereka yang taat kepadanya, kepada Allah. Dan wa'idun, dan wa tu makna ada 2 makna. Yang pertama makna wa'dun, itu mana kita orang panggil janji, yang mana kita tunai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita belajar ni. Belajar ni Allah Subhanahu wa taala janji ke atas kepada orang-orang mukmin, kepada hamba-hamba dia ialah nak beri pahala. Maka setengah daripadanya pahalanya kita boleh mengaji. Dia mengaji ni apa panggil dia dalam majlis maghfirah, dia majlis dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kata wa'dun. Dengan makna kata wa yang ada pada tauhid itu makna wa'dun. Dan yang kedua makna wa'idun, janji juga. Tapi janji ni janji seksa bagi orang taat kepada Allah, bagi orang deraka pada Allah SWT akan dikena seksa. Ini janji seksa. Jadi maknanya bagi orang yang taat kepada Allah SWT itu dijanjikan pahala, dan bagi orang deraka kepada Allah SWT, orang panggil orang maasi, orang maksiat, maka dijanjikan seksa. Itu makna kata tauhidun. Yang kedua ha yang ada pada kalimah tauhid tu, itu makna kata hudud ataupun makna hukum. Sebab dalam Islam ni ada hukum, iaitu undang-undang yang mana kita patuh kepada Allah SWT, maka hukum yang ada, hukum halal, hukum haram, hukum makruh, hukum sah, hukum apa nama ni batal. Itu panggil hukum. Ha pada tauhid itu makna hukum. Dan tauhid dan pada ya pula, ya yang ada pada tauhidun itu makna tauhid itu ya. Bahawasanya hukum akal, kalau kita ada hukum akli, dia panggil ya nisbah. Hukum akal itu terbagi kepada 3. Saya dah ulangi kerana payah. Kerana ilmu ni ia memahami dengan akal kita. Hukum akal, hukum akli itu tersimpan ia kepada 3 bahagian. Dan pertama panggil akal. Setiap orang hendak mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah ia seorang itu mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Bahagian dia ada 3. Bagaimana kita maklum, wajib, mustahil, haruh. Itu orang panggil hukum akal, hukum yang dibangsa kepada akli kita. Sebab akal ni sebagai neraca untuk kita nak beza di antara benar ke tak benar. Kita main guna dengan akal kita. Ini yang panggil satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sangat mahal dan sangat berharga kepada orang yang ada, orang panggil Zul Albab, orang mempunyai akal.
Pengertian hukum akal, hukum-hukum ni awak kena tahu apa makna hukum. Hukum iaitu dengan kita menetapkan perkara yang ada atau tiada. Kita nak menentukan suatu benda ni sama ada ataupun tiada, kena mari guna dengan akal kita. Sebab ni akal ni harga mahal sekali lah. Alhamdulillah Allah SWT beri akal kepada kita, maka kita gunalah akal ni ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi untuk kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai neraca, akal sebagai neraca untuk menghukumkan sifat-sifat Tuhan. Kalau kita tak ada akal, kita nak hukum Tuhan kuasa, nak hukum Tuhan mustahil Tuhan lemah, mustahil Tuhan binasa ni, mari mana kalau kita tak ada akal. Tentulah kita nak hukum tak boleh, kerana kita nak hukum suatu benda tu mempunyai akal. Hukum sebagaimana kita maklum, dia ada beberapa hukum. Yang pertama, hukum syarak, iaitu mari daripada Allah SWT dan Rasul, itu panggil syarak. Yang kedua, hukum akal, iaitu mari pada akal, daripada akal kita. Yang ketiga, hukum adat. Ini salah satu daripada pasti kena tahu, ya, sebab kita nak kata nak sungguh kita sungguh ni kena mari dengan akal kita. Sebab itu wajib mengetahui hukum akal bersalah hukum adil. Hukum adil ni kita sambung dengan hukum akal. Hukum kebiasaan dia mari sana kepada kalau hukum akal keluar daripada akal kita. Kalau hukum adat keluar daripada kebiasaannya. Dan lebih daripada 2, 3 lagi naik lagi kita panggil adat. Dan kalau hukum syarak dia mari daripada Allah dan Rasul. Dia panggil Allah tu, Rasul tu majaz orang panggil. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bergantung pada hukum syarak. Hukum adat ni tak bergantung dengan hukum syarak. Hukum syarak lain, hukum adat lain, dan hukum akal lain. Itu orang panggil hukum adat. Maka bagi orang yang nak mengenal Allah SWT ni, ia kena tahu sungguh daripada 3 hukum ni. Hukum syarak daripada Allah, hukum akal kita sendiri, mari daripada akal kita, dan hukum adat mari daripada adat kita. Maka bahagian hukum akal itu adalah hukum akal itu terbagi kepada 3 bahagi. Saya ulangi beberapa kali dah. Saya ulangi beberapa kali. Kerana apa? Oleh kerana hukum akal ni ada satu perkara yang payah sekali. Payah. Adalah hukum akal itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama wajib akli. Dia panggil wajib yang disebut pada akal kita. Mana akal kita memandang kepada suatu perkara, maka keputusannya tak terima benda ni. Seperti kita kata, alam ini kenyataan bagi kita bahawasanya ada sungguh Allah SWT. Allah Ta'ala buat sungguh benda ni, alam ini. Sebab tiap-tiap benda baru tu berhajat kepada orang membaharukan dia. Maka orang membaharukan dia ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka keputusannya dia panggil tetaplah bahawa alam ini kenyataannya bahawa ada orang menjadi. Khususnya kita semua ni, makhluk semua ni tak lepas daripada orang menjadikan dia. Itu mana kata, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Tiada Tuhan tu. Kalau tengok apabila kita tengok dalil, orang panggil dalil itu ketandaan bahawasanya ada yang mendalilkan, ada yang menadakan bahawasa benda tu ada sungguh. Itu orang panggil wajib. Seperti mana? Seperti bagi Allah yang bersifat kidam. Kidam ni mana? Orang ni kidam dah. Kita baca malak, baca kidam. Kalau kita baca padamu jadi tapak kaki. Kidam panggil sedia. Dah. Allah SWT tu bersifat dengan sifat sedia. Mana sedia ke apa? Tidak ada mula. Itu panggil sedia. Tidak ada permulaan bagi Allah SWT. Ada kita, ada mula. Dah. Yang kedua, mustahil akli. Mustahil akli iaitu perkara yang tiada terima pada akalnya akan adanya. Seperti lemah Tuhan, baharu Tuhan, binasa Tuhan, semua ni orang panggil benda mustahil, benda tak ada. Benda tak ada, benda yang tak terima di akal kita sama sekali bahawa Allah Ta'ala itu lemah, bahawa Allah Ta'ala itu orang panggil binasa, bahawa Allah Ta'ala itu baharu. Itu orang panggil kata
mustahil. Mustahil pada akal. Yang ketiga harus akli. Dia panggil kalau kita panggil wajib akli, mustahil akli, harus akli. Ini sebuah kepada akal kita. Yang ketiga harus akli, iaitu perkara yang boleh diterima pada akal kita, ada atau tiada. Itu panggil harus akli. Seperti mana? Seperti seorang itu boleh bergerak atau dia boleh bergerak atau di masa tertentu. Gerak pun boleh, tak gerak boleh. Ada pun mustahil, ada juga di benda harum, iaitunya benda baru tidak bergerak dan tidak ataupun tidak dia pun tak, gerak pun tak. Itu panggil kata tak terima dia akal kita, tak ada benda tu. Itu panggil kata mustahil dah. Ada pun benda harum ni boleh bergerak atau diam pada masa lain, bukan masa Allah. Itu panggil kata harus pada akal. Maka itulah dia panggil sifat, itulah dia panggil kata hukum akal yang tiga, yang pasti kita kena tahu dengan jelas dan tahu dengan nyata, dan kita tahu pula makna wajib, dan kita tahu pula makna harus, dan kita tahu pula makna mustahil. Sebab kita lagi hukum Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita mari dengan akal kita. Dan akal kita sebagai menentukan suatu benda dengan melalui akal kita. Dan kita menentukan suatu benda melalui benda yang tak ada, benda yang lemah tu melalui akal kita. Dan kita menentukan benda yang harum itu melalui akal kita. Bila kita kejak tiga ni, barulah kita nak pergi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil atas Allah, dan harus bagi Allah Taala. Kita tahu akal dulu. Semoga-moga kita dapat mengenali dengan hakikat sebenar, dan kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah dengan melalui akal kita, serta kita berdalil kepada Quran, iaitu berdalil kepada dalil nakli, dan kita boleh ambil dalil pula dalil akli, dalil alam ini dah. Pada pelajar yang dihormati, alhamdulillah kita boleh tahu lebih kurang dalam masalah kita ada menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu ni, kita mengaji ni ilmu khalaq. Ilmu khalaq ni dia kena guna akal kita, dia kena guna akal. Sedang kita nak tahqiqkan daripada dalil nakli itu, kena mari dalil akli juga. Dalil akli bersama dengan dalil nakli. Semoga-moga dengan sebab kita reti dan faham di segi dalil akli ni, tak payahlah kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di pagi ni saya rasa cukup dah lah dia bagi pelajar yang mengambil perhati daripada huraian saya lebih kurang ni. Dan jikanya ada terkasar atau salah, saya juga menuntut maaf dan apa. Semoga-moga kita diberkati Allah bersama di pagi yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.